saya nak kembali kepada Sri Zamsul. Ini soalan juga politik, ahli politik dan juga diskusi juga politik. Soalannya tetap politik. Jadi Datuk Sri, ini berkaitan sekarang ni. Ini juga antara soalan perbincangan. Dia kata sekarang ni, dia kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia kata sekarang ni dia kata perlu aku bahawa sekarang Perikatan Nasional ini sudah tidak ada majoriti, dia kata. Sebab apa dia kata tidak ada majoriti? Dia kata Perikatan Nasional terpaksa tunduk dengan tuntutan daripada ahli-ahli parlimen, sama ada daripada semua, dia kata dengan tuntutan daripada isu KWSP, moratorium, berkaitan juga dengan jasa dan sebagainya. Realitinya soalan memang tidak ada majoriti, tetapi yang penting dekat sini yang rakyat sebut sekali, Tan Sri Muhyiddin masih jadi Perdana Menteri. Realitinya belanjawan lurus. Jadi bagaimana untuk kehadapan ni, YB? Ini soalan pancing ni. Saya setuju dengan Pak Yah bahawa kerajaan PN ni, kalau tak silap kiraan saya, majoriti satu saja. Selepas pemergian Allahyarham YB Greig, ya. Jadi majoritinya sangat tipis, ya. Dan sudah pasti bila majoriti sangat tipis, dari segi kestabilan Perikatan Nasional itu ibarat berada di telur di ujung tanduk. Dan sudah pastilah dalam hal ini, saya yakin apa saja yang diminta oleh komponen mereka akan tunaikan, atau mereka akan sebutlah. Misalnya perkara-perkara yang berkaitan dengan belanjawan yang dibangkitkan dalam perbahasan, ibarat kata sebahagian daripada ahli parlimen komponen Perikatan Nasional, Menteri Kewangan dah 6-0, 7-0 gol, ya. Tetapi saya ingin ingatkan lagu SM Salim. Baik kata dalam lagu SM Salim, saya sempat buat cerita ni, yang baik ni je lah yang saya ingat, kan. Ku lupa lidah tidak bertulang, di manis gula semut binasa, kail berduri bersalut umpan, di manis kata insan terlena. Saya boleh nyanyilah, tapi nanti jadi masalah pula, kan? Tetapi poin saya apa dia? Dalam hal politik ini yang berkait dengan belanjawan ini, mereka menggariskan pelbagai tuntutan, dan kita lihat Menteri Kewangan daripada Perikatan Nasional setuju semua. Walaupun apabila saya sebutkan tadi, seolah-olah berlakunya pembentangan belanjawan dalam belanjawan. Dan ini merupakan pertama kali dalam sejarah pembentangan belanjawan berlaku pindaan yang begitu besar. Dan itu menunjukkan betapa rapuhnya dan betapa tidak cermatnya kerajaan Perikatan Nasional dalam menggubal ataupun dalam membentangkan belanjawan yang komprehensif, yang menyeluruh. Seperti mana yang dibangkitkan oleh rakan-rakan saya dalam Dewan. Kenapa engagement ataupun perbincangan itu hanya sekali saja dengan ahli parlimen daripada blok pembangkang? Sepatutnya ianya dibuat beberapa kali. Sebelum belanjawan itu dikemaskan dan dibentangkan agar ianya menggambarkan hasrat kepelbagaian dan juga kemajemukan dalam negara. Saya misalnya sewaktu pencerahan beberapa perbahasan yang dilakukan oleh ahli-ahli parlimen kerajaan, saya menyatakan bagaimana mungkin belanjawan kali ini menunjukkan seolah-olah pelbagai kaum itu tidak dijaga dengan baik. Peruntukan untuk Bumiputera 11 bilion itu tidak ada masalah, lulus untuk bantu dan biaya rakan-rakan Bumiputera yang perlukan pertolongan. Tapi hanya 177 juta ringgit daripada 11 bilion, hanya 177 juta ringgit untuk masyarakat orang Cina. 100 juta ringgit untuk masyarakat orang India. Jadi pada saya berlaku jurang yang menunjukkan bagaimana belanjawan ini tidak menyelesaikan ataupun tidak menggunakan pendekatan yang inklusif dan juga adil. Dan sebab itulah perkara-perkara ini saya lihat memang banyak kelompongan di dalam belanjawan ini. Dan tentulah dalam minggu yang mendatang ini kita akan cross check ataupun akan memberikan penegasan dan menghimpit ataupun menyerang ataupun menegaskan kepada Menteri Kewangan isu-isu yang tentunya menuntut kepada jawapan dan juga dokumen di dalam parlimen. Menteri Kewangan boleh umum apa saja, tapi kalau tidak dinyatakan dalam parlimen, tidak ada dokumen yang sah dalam parlimen, pada saya ianya hanya sekadar
cakap omong-omong kosong saja dan lebih bersifat retorika politik semata-mata untuk memuaskan hati Perdana Menteri yang inginkan kononnya belanjawan ini diluluskan sebagai tanda sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Saya ingin cabar Perdana Menteri. Saya yakin ramai juga penyokong-penyokong Perdana Menteri luar sana yang melihat live ini. Mungkin sebagainya dah buat laporan pun. Kalau betul ada sokongan yang padu, yang mantap, ayo masukkan di dalam kertas aturan urusan mesyuarat parlimen ini undi tidak percaya yang telah pun dikemukakan di dalam Dewan. Ataupun undi percaya, tak kisahlah nak masuk undi percaya ke undi tak percaya, let's vote. Itu pada saya jauh lebih mengotakan kalau betul mereka mempunyai keyakinan dan keabsahan dalam kerajaan ini. Okey, terima kasih banyak YB Datuk Seri Samsul Iskandar, ahli parlimen Hang Tuah Jaya. Itu maknanya mungkin banyak komen-komen ni sebenarnya tak sempat kita nak baca komen-komen macam-macam lah. Cuma kita di peringkat ni kita minta teman-teman kita supaya menulis tu bagus, bagi pandangan tu bagus, tapi saya rasa pandangan-pandangan tu kena ada adab juga, kita jaga kita punya inilah tata cara kita. Bagi orang bagus, semua orang bebas untuk dia, tapi ruangan inilah sebenarnya untuk sama ada menguji kita sejauh mana kesungguhan kita, sama ada kita nak berbincang ataupun kita hanya untuk meluahkan perasaan kita. Jadi terima kasih banyak YB Datuk Seri Samsul berkaitan ulasan yang telah diberikan yang cukup baik, dan saya nak kembali kepada YB Wong Cheng. Saya ingat sebelum soalan kepada rumusan, ini soalan dulu, nanti baru yang round yang akhir tu nanti rumusan. Jadi saya minta YB Wong Cheng, ini yang kita lihat dan juga semua orang tunggu YB Wong Cheng, tarikh 26 November 2020 sebagaimana kita sebut di awal tadi, dan semua orang rakyat tunggu dan melihat bahawa seolah-olahnya penuh harapan. Dia kata kali ini sekali lagi PH akan dapat mandat rakyat, sekali ini masa untuk BN tumbang 26 hari bulan, seolah tarikhnya begitu kan. Dan inilah peluang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri, seolah gambaran yang diberikan oleh rakyat dan harapan rakyat begitu tinggi. Tetapi bila melihat ending semalam, semua orang melihat ini filem ni ending dia tu ending yang memang tidak dikendaki oleh penonton, seolahnya begitu. Dan persoalannya adalah masihkah Datuk Seri Anwar dan juga Pakatan Harapan punya harapan atau tunggu PRU15? Sila YB. Okay, bagi saya harapan tu memang selalu masih ada. Itu ya, sebab saya ni orang Buddhis lah, agama Buddha lah. Ya, bagi kita percaya pada konsep karma. Maknanya kalau kita buat benda yang baik, kita akan terima baik lah, ya, daripada karma yang baik. Maknanya kita memang menang 2018 election dia. Karma kita ni ialah sebaiknya mandat rakyat masih dengan kita. Jadi bagi saya dari segi agama Buddha ni, kita percaya selalu ada harapan baiknya untuk dapat ni. Sebab kita orang baik. Ya? Kita menang, sepatutnya kita boleh dapat. Yang kianak-kianak ni, jahat ni, main belakang ni semua ni, itu dia cerita dia lah. Dia akan terima karma dia nanti. Okay? Jadi bagi saya harapan selalu ada. Ya? Yang penting ialah kita kena percaya bahawa mandat rakyat ni kita kena pegang dan kita kena angkat. Ya? Okey, baik. Soalan tentang sama ada kita tunggu saja election, ya, GE 15, ataupun apa akan berlaku. Adakah kemungkinan Datuk Seri Anwar akan jadi Perdana Menteri sebelum 2023, di mana masa untuk G15 dilakukan? Pandangan saya senang. Kita memang solid PH, ya. Sama ada kita boleh bekerjasama dengan pejuang, itu cerita lain lah. Kita itu politik ni dia akan kiri kanan, gerak-gerak, undur belakang, maju ke depan, ya. Warisan saya rasa satu pendekatan yang baik, ya, ada understanding yang baik. Jadi saya tak rasa banyak isu tentang dengan parti warisan. Tetapi isu sebenarnya ialah kerajaan seperti YB Sam kata tadi, kerajaan PN ni majoriti dia sangat kecil. Ya, kadang-kadang kita lihat macam YB Guo Musang sokong tak sokong, kita tak tahu. Adakah dia punya majoriti 3 orang ke, 2 orang ke, 1 ke?
ke ataupun dia memang minoriti sekarang, kita tak tahu lagi. Ya, kita akan tahu pada pengundian 17 hari bulan Disember. Ya, apa yang kita tahu ialah khasnya UMNO, dia tak gembira. Sebab kita lihat pergolakan politik di antara Bersatu dengan UMNO ni bergerak-gerak. Kadang-kadang PAS support sini, PAS support sana. Jadi dia tu memang bukan satu coalition yang kuat. Ya, bukan macam Pakatan Harapan. Ya, dia bukan coalition yang kuat. Dan selagi coalition dia tak kuat, ada harapan bahawa kerajaan itu akan tumbang dan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Bagi saya, pandangan saya adalah macam ni. Kita kena prepare. Ya, election ni boleh berlaku secara tiba-tiba ataupun snap election. Ya, kalau katakan UMNO bergaduh sangat dengan Bersatu, mereka tak boleh kontrol dah. Ya, dia pull out. Dua kemungkinan. Satu, kita jadi kerajaan baru. Kedua adalah snap election. Bagi saya, kita pertingkatkan persediaan kita sebagai parti, ya, dan juga prepare untuk menjadi kerajaan. Itu penting. Kalau berlakulah secara tiba-tiba PN runtuh, kita diminta untuk membuat kerajaan baru. Kita kena prepare untuk. Maknanya kerja dasar kita berterusan. Pantauan isu tentang isu alam sekitar, tentang climate change, tentang human rights, tentang miskin, tentang inequality, semua ni akan berterusan. Kerja dia akan berterusan. Dan bagi saya, pejabat saya ni memang kita fokus banyak pada isu polisi lah, dasar-dasar ekonomi. Kita berterusan dan selalunya keluarkan kertas kita, dan kita juga sebagai penasihat kepada pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perkara ekonomi, ini semua berjalan. Ini dah kerja kita dalam menunggu semasa lebih kurang setahun lebih. Ya, apabila pada asalnya Datuk Tun Mahathir supposed to hand over kepada kita. Kita dah plan lama dah. Ya, tetapi persediaan untuk pilihan raya yang mungkin snap election itu kena buat kerja banyak sikit. Ya, pada pendapat saya lah. Okey. Jadi jawapan saya ialah don't give up. Hope itu ada. Bagi orang-orang Buddhis macam kita ni, karma akan support kita 100%. Terima kasih ya. Okey. Terima kasih YB Tuan Wong Cheng, ahli Parlimen Subang kan. Nanti saja kita masuk kepada rumusan YB. Jadi itu pandangan beliau, maknanya begitu realistik, maknanya begitu masih punya harapan insya-Allah pada kita. Jadi terima kasih banyak YB Wong Cheng dan juga